أستغفر الله إن الله كان توابا 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا صدق الله العظيم. Wahai Nabi, suruhlah isteri-isterimu dan anak-anak perempuanmu serta perempuan-perempuan yang beriman supaya melabuhkan pakaiannya bagi menutup seluruh tubuhnya semasa mereka keluar. Cara yang demikian lebih sesuai untuk mereka dikenal sebagai perempuan yang baik-baik. Maka dengan itu mereka tidak diganggu. Dan ingatlah, Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Demi sesungguhnya, jika orang-orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit syak ragu-ragu dalam hatinya, serta orang-orang yang menyebarkan berita-berita dusta di Madinah itu, tidak berhenti dari perbuatan jahat masing-masing, niscaya kami akan mendesakmu memerangi mereka. Sesudah itu mereka tidak akan tinggal berjiran denganmu di Madinah lagi, melainkan sebentar sahaja. Serta mereka tetap ditimpa laknat di mana sahaja mereka ditemui. Mereka ditangkap dan dibunuh habis-habisan. Yang demikian adalah menurut sunnatullah, undang-undang peraturan Allah, yang berlaku kepada orang-orang yang telah lalu. Dan kau tidak sekali-kali akan mendapati sebarang perubahan bagi sunnatullah itu. Manusia bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang kedatangan hari kiamat. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan mengenainya hanyalah ada di sisi Tuhan. Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui? Boleh jadi masa datangnya tidak lama lagi. Sesungguhnya Allah telah melaknat orang-orang kafir dan menyediakan bagi mereka api neraka yang marak menjulang. Kekalah mereka di dalamnya selama-lamanya. Mereka pula tidak akan memperoleh sesiapa pun yang akan menjadi pelindung atau penolong. Pada masa muka mereka dibalik-balikkan dalam neraka, mereka berkata dengan sesalnya, alangkah baiknya kalau kami dahulu semasa di dunia taat kepada Allah serta taat kepada Rasulullah.
Dan mereka berkata lagi, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mematuhi kehendak ketua-ketua dan orang-orang besar kami. Lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Wahai Tuhan kami, berilah mereka azab sengsara 2 kali ganda. Dan laknatlah mereka dengan laknat yang sebesar-besarnya. Selagi kita berada dalam penafsiran surah Al-Ahzab, surah yang ke-33, pada juzuk yang ke-22, bermula ayat yang ke-59 sehingga ayat 68. Ayat-ayat yang kita baca masih lagi berkait dengan perintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada umatnya, untuk disampaikan kepada isterinya dan wanita-wanita muslimat yang lain untuk menjaga aurat atau dikenali sebagai ayat jilbab. Kataan jilbab itu pakaian yang menutup daripada kepala sampai kaki, yang tidak menzahirkan melainkan mata sahaja. Maka ini disebut sebagai jilbab. Jamaknya ialah jalabib dalam bahasa Arab. Dan Allah Ta'ala menjelaskan kenapakah disyariatkan memakai jilbab bagi isteri-isteri Nabi khususnya dan bagi wanita-wanita mukminin secara umumnya, supaya mereka dikenali sebagai wanita-wanita yang baik dan berbeza dengan wanita-wanita yang tidak baik di kalangan wanita-wanita lacur atau pelacur atau wanita yang fasik yang terkena pada zaman itu daripada rentetan jahiliah sehingga zaman Islam yang masih lagi menzahirkan perhiasan, masih lagi cenderung kepada pergaulan bebas, masih lagi bergaul bebas, melakukan zina dan perkara sumbang dan lain-lain hal. Sebagaimana yang berlaku pada zaman kita hari ini. Maka Allah Ta'ala menurunkan perintah supaya dijaga aurat. Maka jaga aurat itu bukan sekadar menjaga maruah wanita, tetapi menjaga pergaulan, bukan menjadikan mereka wanita yang termulia di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan tentang kelompok yang sentiasa berusaha untuk menghina Rasulullah, menghina para isteri Rasulullah, menghina para sahabat, menghina orang-orang beriman di kalangan orang-orang munafikin. Allah Ta'ala menjelaskan ada 3 golongan yang terus menerus menghina orang Islam, menyebabkan fitnah dan dakwah palsu. Yang pertama di kalangan orang kafir. Yang kedua di kalangan munafikin. Dan yang ketiga di kalangan orang yang lemah iman. Orang yang lemah iman yang terpengaruh dengan provokasi orang kafir dan juga provokasi orang-orang munafikin. Dan Allah menjelaskan pada ayat yang kita bacakan ini, iaitu ayat 60 hingga 62, tentang bagaimana sifat orang munafikin. Menyembunyikan Islam, mempunyai sifat ragu-ragu terhadap Islam dan sentiasa menyebarkan berita palsu untuk menghina dan menjatuhkan orang Islam. Maka ini 3 sifat munafikin. Kemudian Allah Ta'ala memberi amaran yang keras kepada orang-orang yang kafir. Dan demikian juga kepada orang-orang munafikin. Akan kesudahan yang tragis dengan azab neraka yang membakar mereka. Dengan kedatangan kiamat yang tempohnya hampir dan dekat. Mereka pasti akan kekal dalam neraka tanpa ada penolong dan pembantu. Hari yang mana kata Allah dia akan dibolak-balikkan wajah mereka dalam api neraka. Waktu itu datanglah penyesalan mereka kerana mereka dahulu tidak mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Lalu mereka meminta supaya orang-orang yang menjadi punca mereka sesat di kalangan para pemimpin, di kalangan bangsawan-bangsawan supaya dikenakan azab yang berganda. Maka kesemua mereka diazab dengan azab yang berganda. Kerana tidak ada satu bentuk azab yang tak berganda kepada orang kafir, orang munafik. Mereka semuanya berganda-ganda. Kerana setiap hari akan bertambah sakitnya. Tidak pernah mereka merasakan yang hari ini lebih ringan daripada semalam. Atau tidak pernah ada istilah ala bisa tegal biasa. Dah kena azab, dah rasa biasa. Tidak. Semakin hari semakin sakit dan semakin sakit. Di samping laknat Allah. Yang dimaksudkan laknat Allah, yang mereka tidak akan dikeluarkan daripada neraka selama-lamanya.
Kan tidak ada rahmat Allah pada mereka dan tidak Allah izinkan untuk mereka mendapat syafaat. Daripada mana-mana punca pun. Sama ada daripada para rasul dan para nabi. Ataupun di kalangan orang beriman ataupun di kalangan keluarga mereka yang beriman. Maka ini dimaksud laknat yang abadi. Yang menimpa orang kafir dan orang munafik. Yang dahulu mereka hidup di dunia mempersendakan Islam, umat Islam, Rasulnya, Nabi Muhammad SAW, para isterinya dan para sahabatnya dan demikian juga orang beriman. Baik, ini makna umum pada ayat yang kita baca. Rentetan daripada ayat yang sebelum ini kita telah menceritakan bagaimana orang beriman diajar menghormati Nabi SAW dengan berselawat dan bagaimana orang beriman diberi peringatan supaya jangan menyebut perkataan ataupun perlakuan yang menyakiti Allah dan Rasul. Perkataan-perkataan yang dilarang, yang dihalang supaya mereka tidak ditimpa laknat dan azab yang pedih pada hari akhirat kelak dan memberi peringatan siapa pun yang menyakiti orang beriman maka mereka ini pasti memikul dosa yang besar. Maka ayat yang berikut yang kita tafsirkan pada malam ini. Bila Allah berfirman, Ya ayyuhan Nabi, wahai Nabi. Kul li azwajika, perintahkan kepada isteri-isterimu. Wanisa'il mu'minin, dan juga perempuan-perempuan yang beriman. Kenapa didahulukan perintah kepada isteri Rasulullah SAW, kemudian barulah wanita-wanita yang beriman? Sebab isteri-isteri Rasulullah ialah ikon kepada seluruh muslimat. Maka para isteri Rasulullah yang akan dulu menjulang dan juga akan menjunjung perintah Allah. Kerana mereka akan menjadi ikutan kepada semua wanita-wanita muslimat. Kerana itu datang perintah supaya Rasulullah beritahu pada isterinya dulu. Dan ini bertepatan dengan ayat Allah Ta'ala, wa anzir ashiratakal aqrabin. Mulakan dakwahmu dengan keluargamu yang terdekat. Biar keluarga tu jadi contoh, maka kuatlah kesan dakwahnya. Sebagaimana ayat-ayat yang lain yang banyak. Ya Allah menyuruh Rasulullah SAW. Setiap perintah yang turun, maka baginda kena suruh keluarga terdekatnya buat. Maka dalam ayat ini, bila Allah kata, wahai Nabi, katakan, jadi perintahkan. Sebab Nabi ni bukan kata-kata macam tu. Makna perintahkan. Kepada isteri-isterimu. Dan kepada sekalian wanita-wanita muslimat. Yudnina. Perkataan yudnina artinya ialah melabuhkan. Labuhkan pakaian ketika mana mereka keluar daripada rumah mereka. Alaihinna min jalabibihin, dengan menggunakan jilbab. Jilbab ialah pakaian atau disebut ar-rida fauqal khimar. Kita dah ada tudung ni, dia ada satu lagi pakaian untuk menutup semua ni. Kalau sebut kita dah ada anak telekung ni, ada satu pakaian khimar yang labuh. Yang labuhnya menutup seluruh badan. Daripada kepala sampailah ke kaki. Di sana ada beberapa riwayat tentang makna rida ataupun makna jilbab. Yang orang Melayu kita makruf perkataan jilbab. Yang jamaknya jalabib. Jilbab kita sebut tudung. Tapi tudung pada zaman Rasulullah ialah daripada kepala sampai ke kaki. Macam kita ni ada anak telekongnya, ada telekongnya, ada kainnya, ada bajunya, ada kainnya. Maka para isteri Rasulullah, dia ada satu pakaian khas. Dan demikian orang beriman ketika itu, satu jilbab yang mereka pakai daripada kepala sampai ke kaki mereka. Kadang-kadang mereka menggigitnya. Dia letak gigi. Tak macam tu gigi. Untuk menutup seluruh badan. Khususnya bila mana mereka keluar rumah. Kerana keluar rumah bukanlah satu perkara yang menjadi kebiasaan mereka. Kalau mereka keluar, mereka buat macam ni. Kalau di rumah, maka mereka bebas di hadapan suami mereka atau suami-suami mereka. Maka ini asas makna jilbab. Kata Ibn Abbas, Allah Ta'ala memerintahkan perempuan-perempuan beriman bila mana keluar daripada rumah mereka untuk satu hajat. Untuk menutup wajah-wajah mereka daripada kepala mereka dengan jalabib dan tidak menzahirkan melainkan mata mereka sahaja. Kata Muhammad bin Sirin, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ibn Jarir, aku bertanya pada Ubaidah As-Salmani tentang firmanullah Ta'ala, yudnina alaihinna min jalabibihin faghatta wajahu wa ra'sahu. Apakah maksud ayat yudnina, melabuhkan atas badan mereka dengan jilbab mereka, lalu Salman pun tutup wajahnya dan juga kepalanya. Daripada kepala sampai wajah tutup. Tidak menzahirkan melainkan matanya. Diriwayatkan dalam ayat-ayat, dalam riwayat yang lain, adalah wanita-wanita Ansar. Bila mana mereka keluar, maka mereka bagaikan burung gagak hitam.
Artinya memakai pakaian hitam menutup seluruh tubuh badan mereka. Maka ini yang dimaksudkan. Kata ulama, yang dimaksudkan jilbab ila libasus syar'i, pakaian yang mengikut syarak. Wa huwa satiru jami'al jasad, yang menutup seluruh jasad wanita. Alladzi la yashifu amma tahtahu, yang tidak jarang, tak nampak. Maksudnya bukan nipis. Fa in kanatil mar'atu fi baitiha wa amama zawjiha falaha an talbasa ma tasha. Tapi kalau perempuan duduk kat rumah, maka tidak ada perintah jilbab. Bila mereka keluar, mereka kena tutup seluruh badan mereka. Setengah ulama menyatakan, wa imma hari ni orang pakai baju kurung. Kalau dahulu dengan jilbab dengan satu helai pakaian, mereka tutup seluruh badan mereka. Atau hari ni kita pakai dengan telekung, dengan baju kurung. Asalkan pakaian itu menutup seluruh badan kita. Semuanya tutup. Kerana sebahagian pakaian itu mengikut budaya. Orang Melayu dia ada baju kurung dia, orang Arab ada baju dia, orang Cina ada baju dia, orang India ada bajunya, kerana budaya. Tapi asas makna jalabib ialah pakaian yang menutup seluruh badan. Kerana wanita ini semuanya aurat, melainkan muka dan tapak tangan. Itu sahaja dia zahirkan. Tetapi pada isteri Rasulullah, mereka menjaga lebih pada itu. Bagaimana kita bahaskan ayat hijab. Oh, mereka ini tidak boleh dilihat oleh orang beriman. Untuk kemuliaan pada isteri Nabi SAW. Adapun kita sebut sebagai perintah kepada isteri Rasulullah ini supaya menutup aurat, menutup seluruh badan, ia perintah kepada seluruh perempuan-perempuan muslimat yang lain yang sudah pun balik. Adapun wanita yang tidak merdeka, kalau dulu kita sebut wanita hamba, maka mereka ini tidak ada arahan jilbab. Kerana mereka hamba. Di mana pakaian jilbab ini membezakan orang beriman dengan pertama dengan orang kafir. Dan orang-orang yang tidak baik akhlaknya. Dan yang kedua dengan hamba abdi. Hamba-hamba abdi yang mereka ini tidaklah diwajibkan menutup aurat sebagaimana perempuan merdeka. Kenapa? Kerana mereka ini ialah wanita yang bekerja. Agak sukar bagi mereka. Maka lebih ringan tutup aurat mereka. Para ulama menyatakan tentang bagaimana jilbab yang menjadi pakaian pada isteri Rasulullah. Ia hanya memperlihatkan matanya semata. Tengok mata je, tak ada yang lain. Untuk menjaga maruah dan kemuliaan mereka. Dan ini juga menjadi sebahagian dalil kepada para ulama untuk menutup seluruh wajah, bukan hanya mata sahaja. Namun sebahagian ulama menyatakan bahawa perintah ini yang asas ialah aurat wanita itu muka tapak tangan. Adapun menutup sehingga seluruhnya, maka itu dianggap sebagai satu cara yang lebih baik dari sudut adab. Untuk dia lebih selamat. Ada dua benda yang menjadi adab yang menjadikan wanita itu selamat. Yang pertama, mereka tidak keluar dari rumah melainkan untuk hajat. Untuk hajat semata-mata. Yang kedua ialah mereka menutupi seluruh badan mereka. Maka itu lebih baik. Ada sisi jumhur ulama yang menyatakan bahawa aurat wanita itu muka dan tapak tangan. Sebagian ulama berpegang kepada zahir ayat ini untuk kata tutup semua. Menutup semua. Tapi dalam mazhab jumhur ulama, muka dan tapak tangan berdasarkan hadis Nabi SAW. Bila Rasulullah menyatakan kepada Asma binti Abi Bakr, wahai Asma, wanita itu bila mana sudah balik, tidak boleh menzahirkan melainkan muka dan tapak tangan, sambil Rasulullah menunjukkan wajah dan tapak tangan. Wanita bila dah balik, kata Nabi SAW kepada Asma, ni muka dan tapak tangan je boleh, yang lain tak boleh. Maka di sini kita lihat isu ayat hijab setengahnya menyatakan ia khusus kepada isteri Nabi. Adapun wanita-wanita Nabi sebagai kemuliaan tambahan mereka. Untuk menutup seluruhnya. Sehingga tidak kelihatan melainkan mata mereka sahaja. Kerana para isteri Nabi bila mereka memakai jilbab, mereka hanya menampakkan salah satu daripada mata mereka, kanan ataupun kiri. Macam ngintai je. Ini kesempurnaan para isteri Rasulullah dalam menjaga aurat mereka. Kita dah sebut tadi pandangan jumhur ulama, aurat itu muka dan tapak tangan. Tapi kalau wanita ingin menutup seluruhnya, maka ia menjadi adab yang lebih tinggi. Dan syarat yang kedua, ia tidak keluar melainkan dengan hajat. Bukan saja dia ronda-ronda dan sebagainya. Tak, itu bukan satu perkara yang ataupun kita katakan satu perkara yang menunjukkan adab. Bagi perempuan yang sebenar, mereka tidak keluar melainkan dengan keperluan-keperluan tertentu. Dan ini sekaligus menjawab ataupun sebagai satu penyelesaian kepada masalah sosial ini. Bila wanita-wanita keluar dengan bebas,
apatah lagi tanpa menutup aurat, sehingga mereka menjadi bahan-bahan seksual. Mereka terdedah pada bahaya-bahaya yang banyak. Dan kehormatan diri mereka yang dipelekehkan, yang dipermainkan. Sehingga wanita-wanita mula menjadi golongan murahan yang dipermainkan oleh lelaki yang hidung belang. Akhirnya mereka diperdagangkan, diperniagakan melalui produk-produk, melalui iklan-iklan, melalui filem-filem, melalui pelbagai agenda-agenda yang menjatuhkan maruah wanita. Sesudah Islam mengangkat maruah wanita. Semua orang kena menginsafi. Asal wanita sebelum datang Islam, pada zaman jahiliah mereka ini berada pada tahap yang paling rendah sekali. Dalam semua budaya dan tamadun. Mereka dilarang dengan larangan yang keras dalam banyak perkara. Sedangkan lelaki menikmatinya dengan bebas. Dalam kehidupan. Dalam sosial mereka. Tapi wanita dinafikan dalam banyak hal. Dalam banyak sebab. Sehingga sebahagian itu masih lagi kelihatan. Sebagaimana saya ceritakan di Afrika hari ini. Wanita dikahwini sampai 50 orang. Seorang ketua kabilah dikahwin lebih pada 50 orang. Dan bila mana dia mati, maka anak sulung dia sekali. Ini yang terjadi sekarang. Ada banyak di negara Afrika dengan jahiliah. Sebagai satu bukti bahawa begitu kedudukan wanita sejak zaman jahiliah dulu. Allah kekalkan pada satu beberapa buah negara supaya kita lihat inilah wanita sebelum datang Islam. Maka bila mana mati ketua kabilah tadi, seluruh isterinya akan diwarisi oleh anak sulung melainkan ibunya. Maksudnya dia ada isteri pertama, anak sulung tadi dia tidak boleh mewarisi mak dia je seorang. Yang ibu-ibu tiga yang lain semua menjadi isterinya pula. Ataupun dia boleh beri pada siapa dia kehendaki. Ini masih dipraktikkan oleh banyak kabilah-kabilah di negara-negara Afrika. Ia sebagai satu bentuk cerita atau kita katakan satu tamdid kesinambungan daripada zaman jahiliah dulu. Akhirnya wanita kalau kita lihat dalam masyarakat moden sekalipun, bagaimana mereka merendahkan wanita. Dengan menjadikan mereka ini sebagai objek-objek perniagaan dan sebagainya. Dipermainkan. Maka datang Islam meletakkan yang pertama menutup aurat. Yang kita tahu tidak ada agama yang meletakkan menutup aurat sebagai syarat ataupun kewajiban kepada wanita. Tak ada. Mereka tak letakkan, mereka biarkan bebas. Datang Islam yang paling menjaga aurat wanita. Yang kedua, menjaga pergaulan wanita. Yang ketiga, menjadikan hubungan halalnya ialah perkahwinan sahaja. Tak boleh coupling, tak boleh girlfriend. Kalau dalam masyarakat barat, bila mereka ini menawarkan diri untuk jadi girlfriend atau boyfriend, itu sudah halal pertemuan badan ataupun persetubuhan. Dah halal. Dah boleh tidur sekali atas nama girlfriend. Sebelum mereka buat pertunangan ataupun perkahwinan. Dalam Islam tidak. Semodel mana pun kamu tidak halal melainkan dengan perkahwinan. Lihat bagaimana Islam jaga auratnya, hukum pergaulannya dan tidak halal melainkan selepas perkahwinan. Dan yang keempat, Islam menjaganya melalui pernikahan walinya. Wanita tak boleh menikahkan dirinya sendiri melainkan dengan walinya bagi menambahkan penjagaan wanita tadi. Dan wanita tadi dijaga oleh wali-walinya, ayah-ayahnya. Tak boleh suka-suka dia ditipu oleh mana-mana lelaki untuk berkahwin sewenang-wenangnya. Maka datang walinya sebagai satu saksi dan kekuatan bagi wanita itu. Dalam perkahwinan, setiap lelaki yang mengahwininya mengetahui dia ada wali yang akan menjaganya kalau dizalimi, kalau dianiaya sesudah perkahwinan. Dia ada wali. Maka ini beberapa perkara yang menjadi faisal, petanda jelas. Bagaimana kedudukan wanita dalam Islam. Khususnya dalam ayat jalabib atau menutup aurat. Jilbab. Yang wajib, yang ditekankan pada umat Islam. Dan kita tengok bila ramai kempen-kempen untuk membuka aurat dilakukan. Sehingga dia ada satu tempat di Mesir dinamakan Medan Tahrir. Medan Tahrir itu disebut medan pembebasan. Bila wanita-wanita mereka berkumpul keluar memakai jilbab. Sampai di medan tersebut mereka pakat buka tudung sebagai satu pembebasan konon tahrir. Dengan disokong oleh kerajaan sekular waktu itu. Untuk kempen supaya buka aurat semua. Ketika mana jatuhnya kerajaan Islam Turki. Maka Mustafa Kemal Atatürk melakukan kempen besar-besaran supaya dibuka segala tudung dan hijab dan jilbab.
Sehingga ada seorang ulama yang masih kukuh pertahankannya. Syekhul Islam Mustafa Sabri. Syekhul Islam ini ialah ketua ulama zaman Kerajaan Osmaniyah. Maka bila jatuhnya Kerajaan Osmaniyah, lalu kempen sekular leluasa, wanita-wanita ini berpakat, berkumpul ramai-ramai, buka tudung ramai-ramai. Untuk menggalakkan buka tudung. Tukar pakaian mereka. Sama ada mereka buat sukarela dengan pengaruh sekular atau dipaksa oleh kerajaan. Lalu Syekh Mustafa Sabri menentangnya. Dengan panelnya, dengan hujahnya, dengan debatnya. Diikuti ulama-ulama yang lain. Ya Allah menghendaki bahawa setiap perintah Allah ini akan kekal terpelihara. Walau bagaimana kempen buruk dan dakwah palsu. Walaupun buruk. Bila hari ini kita baca surat khabar, syarikat British Airways, penerbangan British membenarkan pramugarinya memakai hijab. Sebalik kempen-kempen ganas tadi, makanya syarikat penerbangan Inggeris atau British membenarkan pramugari boleh pakai hijab. Dibenarkan. Maka ditunjuk sampel hijab tudung bagi pramugari. Jadi walaupun kempen yang mereka buat secara melampau, tetap Allah pelihara sebahagian daripada perintah Allah dalam Quran. Jilbab, menutup aurat. Bahkan kita tengok dalam World Cup Piala Dunia, kempen memakai tudung hatta memperkenalkan tudung pada orang kafir. Mana-mana orang kafir lalu mereka pun tolong pakaikan tudung. Tengok cermin kan lawa. Lalu mereka pun nampak lawa dengan hijab mereka tadi. Berbanding mereka tidak berhijab. Maka di situ kesedaran, dan saya katakan walau bagaimanapun provokasi yang dijalankan, namun oleh kerana ayat hijab ni ada dalam Quran, ayat jilbab ini, Allah tetap akan memelihara hukumnya walaupun tak ada kerajaan. Sebagaimana solat juga. Sebagaimana zakat juga. Kalau kita tahu zakat ni, dia tak wajib disebut perundangan negara kita. Maksudnya kalau orang tak bayar zakat, dia tak akan kena tindakan apa-apa pun. Tapi wajibnya berdasarkan hukum syarak. Walaupun tak ada ataupun kerajaan tak ada kuasa menguatkuasakan undang-undang itu. Tapi untuk cukai LHDN mereka boleh tangkap kita dan mandatori kita. Penjara kita. Tapi kalau tak bayar zakat, mereka tak boleh buat apa-apa. Cuma kempen. Naik signboard kat tepi jalan, bayarlah zakat. Itu je lah. Itulah kemampuan. Namun Allah pelihara sistem ini. Sistem zakat tetap menjadi suatu sistem charity terbesar di dunia. Walaupun di sebalik tak ada negara yang menguatkuasakannya. Kerana Allah tetap akan menjaga setiap perintah Allah. Baik zakat. Haji pun sama. Haji pun sama. Walau macam mana mereka buat, maka tetap orang ramai pergi haji. Tetap ramai umrah. Letaklah syarat apa benda pun. Yang zalim-zalim. Hotel pun buat zalim. Semua buat zalim, manusia tetap akan pergi. Kan ini perintah Allah. Tapi orang yang mengambil kesempatan daripada melaksanakan perintah Allah, mereka pasti akan terkena akibat dia. Mengambil kesempatan daripada orang nak pergi umrah, nak pergi haji, dengan mengenakan bayaran yang tinggi, penipuan-penipuan. Mereka ini akan mendapat akibatnya. Kerana menghalang manusia daripada melaksanakan perintah Allah dengan baik. Namun begitu saya katakan, ayat jilbab menjadi dalil bagaimana syariat ini akan dipelihara sampai hari kiamat. Walau bagaimanapun kempen yang dibuat. Yang saya kata kempen banyak. Ni kalau kita hidup zaman Mustafa Kamal Atatürk, kita rasa dah tak akan ada orang pakai tudung ni. Kuatnya kempen dia. Di samping penguatkuasa undang-undang. Tak dibenarkan pakai tudung di universiti. Ditanggalkan. Sehingga datang zaman Erdogan baru dibenarkan. Bayangkan berpuluh tahun akhirnya dibenarkan pakai tudung. Demikian juga di negara lain, di China pun sama. Tak dibenarkan pakai tudung bila masuk universiti. Sebagai umat Islam tak masuk universiti. Kerana memelihara tudung. Tetap memelihara. Tak apalah tak masuk universiti pun. Kami nak pakai tudung. Kita tak umat Islam dapat mempertahankan tudung-tudung mereka. Maka ini keistimewaan ayat Al-Quran. Untuk bukan sekadar ayat Al-Quran dipelihara sampai hari kiamat. Tetapi apa yang terkandung dalam Al-Quran juga telah diterjemahkan oleh orang Islam dijaga sampai hari kiamat. Untuk menunjukkan ia praktikal, bukan teori. Dan ayat Quran bila Allah sebut tentang zakat, dia kekal dan tak boleh diubah. Demikian sistem itu akan berlaku dalam kehidupan orang beriman dan tak boleh ubah. Walau datang negara mengharamkan zakat, katakan tak benarkan zakat atau tak buat apa-apa untuk zakat, cuma cukai biasa LHDN misal kata, zakat tetap mendapat hati di kalangan masyarakat. Orang akan lari cukai untuk bayar zakat. Tak ada orang lari zakat untuk bayar cukai. Dia kerana keadilannya. Dia kerana ia lebih menyentuh kepada aspek kemanusiaannya.
Dek kerana jelas ni untuk siapa kita bantu. Kadang-kadang cukai ni kita tak jelas dia bantu siapa sebenarnya. Kita pun tak jelas. Tapi bila zakat jelas. Kan Allah sebut dalam Quran pada siapa. Bukan kita boleh menyampaikannya sendiri melihat pada orang-orang yang memerlukannya. Kita nampak perjalanan itu. Tapi kalau kita cukai tadi, kita macam tak nampak blur. Kat mana duit ni berhabis? Minta duit. Kat mana? Nak kata tanpa jalan, jalan berlubang. Nak kata ada kemudahan, fasiliti sekian-sekian, nampak tak pernah baiki, taman-taman beroboh. Kita pun tak nampak mana pergi cukai ni, dia buat apa? Nak kata tolong peniaga pun tak tolong. Apa yang dia buat? Kita jadi blur. Kerana ia bukan bentuk syariat. Tapi bila benda syariat, orang akan nampak kesan hasilnya. Kita ambil contohlah kalau dalam sistem pendidikan sekular. Kita tak nampak apa kesan yang anak-anak kita dapat. Lepas mereka melepasi peringkat rendah, menengah, apa dapat? Tahu dapat apa. Tapi bila mereka dalam sistem pendidikan agama Islam, kita pun nampak mereka pandai sembahyang, jaga sembahyang. Mereka jujur, mereka amanah. Mereka tahu mana muamalah haram, mana yang halal. Mereka tahu. Mereka tahu membaca Quran. Memahaminya. Kita nampak kesannya, hasilnya. Tahu hukum. Kalau hasil pendidikan yang biasa, kita tak nampak apa hasilnya. Ya, yang berjaya jadi engineer, kita nampak hasil. Yang tak berjaya, tak nampak apa. Maka seperti mereka tak pernah dapat pendidikan apa-apa. Maka di sini, kita lihat dalam pelaksanaan Islam, Allah Ta'ala tunjukkan kesan yang cepat. Supaya kita tetap mengetahui, kita meyakini, inilah dia agama Allah. Kemudian kata Allah, sebab menyebut tentang hijab. Penjagaannya. Dan tanda nak kenal orang baik. Dan ini Allah sebut. Walaupun ada orang yang tak pakai tudung kata kita, walaupun tak pakai tudung, kita baik. Tapi Quran kata sebaliknya. Dzalika adna an yu'rafna fala yu'dzain. Demikian wanita yang baik itu dikenali dan mereka tak akan disakiti. Allah yang sebut ini wanita yang baik. Walaupun mulut orang kata kita tak pakai tudung tapi hati baik. Yang pakai tudung hati busuk buat apa? Bila kita tanya ni, siapa suruh pakai tudung ni? Ustaz ke? Cikgu ke? Kerajaan ke? Atau Allah yang memelihara, yang memerintahkannya? Dan siapa yang kata orang pakai tudung ni baik? Allah yang kata. Tanda dia baik. Paling kurang baik penampilannya. Penampilannya baik. Lepas tu mereka buat satu eksperimen. Seorang wanita memakai tudung berjalan di bandar besar. Tak ada lelaki yang ingin memandang. Tak ada lelaki yang memandang. Untuk dia berjalan selamat. Tapi bila seorang perempuan berjalan tanpa hijab dengan seksi, semua ganggu dia. Yang bersiul-bersiul, yang usik-usik. Sehingga tak aman perjalanannya sepanjang tu. Kata itu sudah cukup membuktikan. Ya kalau perempuan pakai tudung dengan baik, siapa nak kacau dia? Takkan ustaz nak kacau dia? Ustaz kalau nak kacau pun dia baca doa solat ajak je. Jatuh hati kat aku. Kau nak kacau lah. Solat ajak, dia pun doa. Biar jatuh hati kat aku. Dia tak akan usik-usik macam tu, tak mungkin. Dia ada agama. Tapi orang-orang yang fasik akan cenderung untuk usik wanita-wanita yang terbuka aurat. Tapi ini jelas. Terpampang dan kelihatan jelas. Kita tengok orang namanya pelacur. Pelacur tuan-tuan nak pakai pakaian yang menutup aurat atau tidak? Kalau pelacur tu pakai menutup aurat, dia bukan pelacur. Ni ada pelacur, dia pun pakai tudung belakang pelacur. Tak mungkin. Kerana pakaian itu tidak layak bagi perempuan yang tak baik. Perempuan yang baik. Jadi perempuan tadi bila dia tutup aurat, automatik kecenderungannya untuk melakukan perkara tidak baik itu jauh lebih, kita katakan jauh lebih kurang berbanding wanita yang seksi mendedahkan tubuhnya. Cukup kita melihat gambaran pelacur itu dengan gambaran yang seksi. Dia tak akan mungkin gambaran yang sopan. Kalau sopan bukan pelacur namanya. Demikian dikenali perempuan yang baik. Sesudah orang menyebut tentang ayat jilbab ataupun ayat hijab kepada wanita untuk menutup aurat kepada isteri Rasulullah dan orang beriman supaya orang beriman berbangga bahawa cara mereka buat itu cara isteri Rasulullah buat. Kita kan tuan-tuan akan berbangga bila apa yang kita buat tu sama dengan orang besar buat. Kita kalau ada jenama kereta sama dengan jenama kereta yang dipakai oleh raja-raja. Tidakkah kita rasa bangga? Kereta saya ni sama macam yang Tuan Agung pakai. Kita pakai pakaian, pakai jam tangan sama dengan orang besar kita. Maka supaya wanita-wanita muslimat berbangga pakaian mereka sama dengan isteri-isteri Nabi. Mereka rasa mulia. Pakaian kamu ni macam pakaian isteri-isteri Nabi. Tidakkah kamu berbangga? Merasa mulia dengan pakaian yang menutup aurat ini. Kemudian kata Allah,
La illam yantahil munafiqun. Kalau orang munafik tak berhenti. Walladzina fi qulubihim marad. Dan yang dalam hatinya ada penyakit. Wal murjifuna fil Madinah, yang suka sebarkan berita-berita angin. Khabar-khabar fitnah. Lanughuriyannaka bihim, kami pasti akan menguasai mereka. Jadi kami pasti akan menghukum mereka. Thumma la yujawirunaka, kemudian kami akan pastikan mereka tidak akan lagi menjadi jiran-jiran orang beriman. Duduk di negeri orang-orang baik. Duduk di negeri Madinah. Illa qalila, melainkan sedikit je yang mampu duduk di sana, bertahan. Tentu orang-orang yang jahat, dia tak akan mampu duduk dengan orang baik. Dan dia tak akan mampu duduk dalam negara yang baik. Kota Madinah, kota yang baik. Rasulullah bentuk menjadi kota yang taat. Hatta perkataan Madinah memberi maksud tunduk. Madinah daripada perkataan dana, yadinu, itu perkataan din. Din agama, dan terjemah Melayu kita, maksudnya tunduk. Daripada dana, yadinu. Madinah artinya ketundukan. Ini kota Madinah dikatakan sama ada Madinatun Nabi atau Madinah Al-Munawwarah. Artinya ialah ketundukan yang bercahaya. Walaupun perkataan Madinah juga diterjemah sebagai city atau disebut sebagai bandar. Tapi asal perkataan bandar yang Nabi namakan Madinah daripada perkataan din, tunduk. Negeri ini ialah negeri yang tunduk pada perintah Allah. Maka golongan munafik, golongan yang lemah imannya, dan golongan yang cuba sebarkan berita tak baik, mereka tidak mungkin kekal di Madinah. Dan mereka juga tak mungkin kekal di dalam kelompok orang baik. Yang pertama kata Allah, kami pasti akan menghukum mereka. Sama ada mereka dibunuh dalam peperangan. Kan ternyata mereka ini bila dah lawan Islam dari dalam tak berkesan, akhirnya mereka bergabung dengan golongan-golongan kafir yang lain. Mereka bergabung dengan golongan yang mengaku Nabi palsu yang lain. Untuk membentuk penentangan. Akhirnya mereka dibunuh dan mereka ditawan. Ini orang yang punya wawasan kejahat kepada Islam. Kelak mereka akan bergabung dengan bukan Islam. Bergabung dengan orang kafir. Untuk mereka mendapat hukuman yang sama seperti orang kafir. Dibunuh, ditawan, ditangkap dan sebagainya. Maka ini sunnatullah. Orang-orang yang memang membenci agama, kelak dia tak akan menyokong agama. Tak akan. Dia akan bersama dengan menentang agama. Ini ialah sifat orang munafik. Yang ada 3 sifat mereka yang disebut dalam ayat kita baca ini. Iaitu menyembunyikan Islam mereka. Mereka menyembunyikan kekufuran mereka, menzahirkan Islam. Yang kedua, mereka sentiasa ragu-ragu. Sebut pun perintah Allah, memang mereka ragu-ragu. Dan yang ketiga, mereka cenderung menyebarkan berita fitnah. Dipanggil murjifun. Berita yang boleh mengaibkan Rasulullah, mengaibkan para sahabat, mengaibkan agama, mereka akan dedahkan. Kalau mereka buat kajian, kalau buat undang-undang Islam, negara huru-hara. Itu yang mereka buat kajian. Mereka tak nak buat kajian yang buat undang-undang sekular, negara jadi huru-hara. Mereka buat kajian kalau praktik Islam, maka jadi lemah Islam. Jadi lemah umat Islam. Maka mereka nak buktikan, bila seorang tadi belajar agama, mereka pun lemah IQ. Mereka pun pendapatan kurang. Mereka pun miskin. Itu yang mereka nak sebut. Bila seorang tu sembahyang, mereka tidak lagi berproduktiviti. Seorang berpuasa, mereka tidak berkembang idea mereka. Yang hantar sekolah agama, pasti tak ada masa depan. Itu yang mereka buat kajian. Tetapi kata Allah, wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Mereka buat perancangan, di sisi Allah ada perancangan. Setiap kali mereka nak kata agama penyebab kepada kemunduran. Dan setiap kali itulah agama menunjukkan kemuliaan. Macam saya dah sebut beberapa bulan lepas, bagaimana di Norway mereka buat undang-undang untuk tutup semua sekolah agama. Semua sekolah. Atas rasa untuk menyamakan. Walaupun mereka membenarkan sekolah agama yang lain. Islam tidak. Kerana mereka takut kebangkitan Islam. Ternyata orang Islam telah menzahirkan kejayaan-kejayaan yang luar biasa dalam catatan peperiksaan di negara Norway. Dengan kebanyakan pelajar mereka mencatatnya pelajar-pelajar cemerlang. Dan ini menakutkan mereka. Sama juga kita bila tadika-tadika Islam berjaya menunjukkan satu prestasi yang begitu baik. Sehingga orang akur dengan mana-mana tadika Islam. Sistem Islam dalam tadika. Dengan pastinya ke atau mana-mana tadika Islam. Akhirnya mengatasi semua tadika sosial. Yang ajar budak menari, tiup lilin yang takik.
Yang ajar benda-benda yang kebaratan. Akhirnya seperti tadika ini dah macam tak wujud. Mereka terpaksa melihat bagaimana kerjaan tadika Islam. Mengajar anak-anak didik, mengajar anak-anak ini bersopan santun, baik. Kecil-kecil dah baca doa, bapak dia pun tak ingat doa. Ingat doa, ingat kunut, ingat sekian-sekian. Maka ini memberi satu kesan yang begitu positif. Akhirnya ada yang tak senang nak haramkan pula. Tak senang. Melihat kejayaan. Allah berkata dalam Quran. Golongan-golongan seumpama ini dia akan bergabung dengan orang kafir untuk menentang Islam. Untuk mereka dimusnahkan dalam satu kawah. Atau dalam satu acuan. Kata Allah Ta'ala. Mal'unin. Laknat mereka semua. Aynama thukifu. Mana pun mereka berada. Ukhidhu. Mereka akan diperangi. Wa kuttilu. Dan mereka akan dibunuh. Taqtila. Dengan pembunuhan yang mengalahkan mereka. Mereka tak akan menang. Sunnatullah. Inilah sunnatullah. Fil ladzina khalau min qabl. Semenjak dulu lagi. Mana-mana orang ragu-ragu tentang Islam, yang cuba menjatuhkan, mengaibkan Islam, mereka akan berkumpul dengan musuh-musuh Islam untuk dikalahkan. Ini sunnatullah. Mereka tak mampu untuk menyembunyikan diri selama-lamanya. Kelak akan zahir mereka siapa? Untuk mereka tunjuk belang mereka sebenar, untuk tunjuk rupa mereka sebenar dalam tidak suka kepada Islam. Kemudian kata Allah, walan tajida li sunnatillahi tabdila. Kamu tidak akan lihat ada apa-apa perubahan dalam sunnatullah. Mana sunnatullah kata begitu peraturan Allah. Siapa pun yang ragu-ragu dengan Islam, siapa pun yang cuba menyebarkan berita yang tidak baik tentang Islam, kelak mereka berada dalam kelompok-kelompok yang kafir yang akan diperangi. Kemudian kata Allah, yas'alukan nasu anis sa'ah. Bila orang-orang ni dibocorkan kejahatan mereka dan diberi amaran bahawa mereka nanti akan dilaknat. Lalu mereka cuba mengalih tajuk sambil berkata, bila kiamat? Mereka ubah tajuk kiamat. Bilakah kiamat? Yas'alunaka anis sa'ah. Mereka bertanya padamu wahai Muhammad untuk mempersendakan kamu. Bila kiamat? Bila kiamat yang dikatakan kiamat? Qul, katakanlah pada mereka. Innama ilmuha indallah. Ilmu tentang kiamat cuma Allah tahu. Tak ada orang tahu. Sebab kiamat ni kekuasaan Allah. Tidak ada Rasul yang tahu. Tidak ada Nabi yang tahu. Tidak ada wali yang tahu. Ini antara ilmu yang Allah Ta'ala sembunyikan. Tapi apa kata Allah? وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا. Apakah pengetahuan kamu untuk mengatakan kiamat itu jauh? Barangkali kiamat itu begitu hampir dengan kamu. Baik, Allah Ta'ala sebut. Orang-orang yang tak percaya pada kiamat merasakan kiamat itu jauh. Sebagaimana orang tak percaya pada mati, dia ingat mati itu jauh. Waktu mana dia melihat malaikat maut, dia tahu dekatnya mati. Tuan-tuan, waktu sekarang, tuan-tuan rasa mati ni jauh ke dekat? Waktu kita umur 20-30 tahun, macam jauh lagi ni. Macam lambat lagi mati. Tapi manusia semuanya akan berubah persepsi mereka. Bila saja datang malaikat maut, lalu mereka merasakan dekatnya kami nak mati. Sebab itu perkara yang paling hampir dengan kita ialah mati. Walaupun rata-rata manusia rasa jauh. Saat macam mana saya nak mati? Saya penyakit tak ada. Saya pun muda lagi. Saya pun orang yang cara gaya hidup, lifestyle saya baik. Tetapi ini sebelum dia melihat malaikat maut. Waktu terpampang di hadapannya malaikat maut, ketika itu datang keyakinannya dekatnya kematian dan cepatnya masa berlalu. Demikian juga kiamat. Waktu datangnya kiamat, lalu manusia berkata, aduhai cepatnya kiamat berlaku. Kami tak sempat untuk berbuat sesuatu. Kalau jangan cerita kiamat, kita cerita periksa. Dulu zaman tuan-tuan jadi calon SPM dulu. Mula-mula masuk kelas, masuk tingkatan 5. Ni yang bertugas sapu papan hitam tulis. Lagi 200 hari nak pergi SPM. Kita tengok jauh lagi 200 hari. Kita pun main dulu sepak takraw, badminton, main semua benda. Lama masuk balik, lagi 100 hari. Lambat lagi, kita pun dah mula bagi. Bagi-bagilah. Siap subjek 20 hari. Masuk lagi 20 hari. Masuk lagi 2 hari. Waktu tu kita kata, Allah, ruginya saya tak study dari awal. Kan benda sama, SPM macam tu, STPM pun sama macam tu perangai. Kita ulang benda sama, kita rasa macam jauh. Sampai waktunya, lalu kita kata dekatnya. Sama juga bila kita sakit. Waktu masa ni tak ada pantang pun tak pantang.
Tiba datang dia sakit sebab kita rasa tak mungkin saya sakit. Bila datang sakit, lalu kita mula menyesali waktu-waktu kita dulu kita tak berpantang. Kalau dahulu saya tak makan benda tu, tak makan benda ni, pasti tak kena begini. Lalu kita nampak bahawa dekatnya hukuman yang Allah beri pada kita. Sama juga kiamat. Kita dengan hawa nafsu, dengan syaitan, melihat kiamat ni jauh. Khususnya orang kafir. Kata Allah, apa ilmu? Bahawa kiamat itu dekat dengan kamu. Kemudian kata Allah, Inna Allah, sesungguhnya Allah melaknat orang-orang kafir dan menyediakan bagi mereka azab neraka yang membakar, yang mereka akan kekal di dalamnya dan mereka tidak ada penolong dan pembantu untuk mengeluarkannya. Yauma, pada hari, yani pada hari mereka masuk neraka, dibolak-balikkan wajah mereka dalam api neraka. Umpama dibolak-balikkan ayam, sampai rata dan masak, sehingga luruh daging-daging daripada wajah mereka. La tubqi wa la tadha, sehingga tidak meninggalkan wala sedikit pun daging di muka mereka. Habis, cair habis. Bukan macam ayam tu masak je, dicair terus. Dek kepanasan api neraka. Yaqulun, waktu mana dia bolak-balik wajah mereka, dek kesombongan mereka dahulu di dunia. Mereka kata, ya laitana, aduhai celakanya kami. Ata'na Allah wa ata'na Rasulah. Kalau sekiranya dahulu di dunia kami taat Allah dan Rasulnya. Wa qalu, bila mereka tahu penyesalan mereka tidak ada manfaat, mereka kata lagi, Rabbana, Tuhan kami, inna, sesungguhnya kami, punca masuk neraka ni, ata'na, sadatana, kami dengar ketua-ketua kami, wa kubara'ana, dan orang-orang besar kami, fa'adalluna sabila, mereka lah yang sesatkan kami. Rabbana, wahai Tuhan kami, atihim, hukumlah pemimpin-pemimpin kami. Di'afaini, 2 kali ganda. Seganda daripada, atau 2 kali ganda daripada kami. Minal azab, daripada hukumanmu. Wal anhum, dan tambah laknat mereka, laknan kabira, dengan laknat yang besar. Tuan-tuan yang mengikut, akhirnya menyesal. Sebab itu hari ni kita kena ingat. Bila kita ikut orang, jangan membabi buta. Kerana pemimpin-pemimpin ini, kalau kita salah pilih, dia tak boleh selamatkan kita daripada azab Allah. Hari ni mungkin kita rasa gagah dengan pemimpin ni. Sebab mereka ni mungkin ada kuasa, mungkin ada duit. Ingat, semua kita akan mati, akan hilang segalanya. Ketika itu manusia pada hari kiamat kelak cuba menyalahkan siapa sahaja yang mereka boleh salahkan. Tetapi ingat, kita tak boleh salahkan sesiapa. Yang salahnya diri kita. Kerana Allah Ta'ala telah beri akal kepada kita. Di sini, Allah mengajar kepada kita berfikir. Jangan jadi pengikut tegar yang tak tahu apa-apa. Biar kita ikut, kita tahu kenapa kita ikut. Bukan kita ikut sebab kita kena ikut dia. Kerana kebenaran itu, dia bukan hak milik seseorang. Kebenaran itu boleh ada pada sesiapa sahaja. Sebab itu biar kita kenali dahulu sebelum kita ikut. Jangan tak kenal batang ekor, kita pun kita nak ikut. Akhirnya membawa kita kepada kesesatan. Kerana kelak, siapa pun kita nak tuding jari untuk kaitkan sebab kita sesat kerana dia, tidak akan bermanfaat. Setiap orang akan mendapat azab masing-masing. Setiap orang akan mendapat hukuman masing-masing. Kerana itu setiap orang beriman kena celak matanya. Setiap orang beriman dia kena belajar. Biar dia ilmu dia tahu. Contoh kita belajar Fatihah. Walaupun ustaz tu mengajar Fatihah, bila dia salah kita pun tahu dia salah. Sebab kita tak diajar untuk ikutnya mutlak. Tapi ikut pada ilmu yang dia beritahu. Kalau satu hari nanti kita nampak dia menyalahi ilmu, kita juga tolak dia. Kan dia berkait dengan ilmu. Disiplin yang telah kita dia beritahu. Macam cikgu kita lah, kita dah belajar 1+1=2. Tiba-tiba siapa peringkat cikgu ni kata lain pula, 1+1=3. Kita takkan terima. Sesudah kita diajar benda yang betul. Tak mungkin tuan-tuan terima sebab dia cikgu ustaz kita terimalah. 1+1=3. Tak mungkin. Maka orang beriman diajar dalam mengikuti suatu kebaikan mereka ada ilmu. Sebab itu Islam tekankan majlis ilmu. Sebab itu tuan-tuan ada ilmu dalam mengikuti sesuatu. Bukan kita diajar, tahulah saya ni bagus, ikut je saya. Tidak, diajar. Kita baca. Dan dalam ilmu tadi kita tahu siapa betul dan siapa salah. Maka di sini ada disiplin ilmu yang tinggi. Maka Allah Ta'ala menceritakan bagaimana penyesalan setiap orang yang cuba menyakiti Rasulullah, menyakiti orang beriman, menyakiti isteri Rasulullah dan cuba memporak-perandakan
dengan menyebarkan berita-berita palsu tentang Islam sebagaimana yang dialami oleh masyarakat yang lemah iman, munafik dan orang kafir, cuma sebarkan Islam ni pengganas. Itu yang mereka sebarkan. Ternyata yang ganas itu bukan Islam. Kalau mereka kata Islam ganas, lalu kita tanya, siapa yang paling banyak bunuh orang? Sebab ganas ni mesti ada indikator ni. Kalau orang ni cuma bunuh seorang, yang ni bunuh 100 orang, takkanlah kita kata bunuh seorang tu pengganas. Mereka bunuh orang di Afghanistan, di Vietnam, di Iraq berapa ratus ribu. Kenapa tak digelar di pengganas? Ceroboh Vietnam dibunuh. Berapa ratus ribu orang Vietnam. Memporak-perandakannya. Ceroboh Afghanistan. Berapa ratus ribu yang dibunuh. Ceroboh Iraq. Berapa ratus ribu yang dibunuh. Siapa pengganas sebenarnya? Kita sebut orang Islam. Berapa kerak dia bunuh orang. Tapi lihat bagaimana jenayah orang kafir dia sembunyikan. Dan kalau orang Islam buat salah, hatta kadang-kadang kerana pertahankan negara, dizahirkan sebagai satu jenayah. Ini Israel punya media tunjuk ketakutan penduduk Israel ketika mana Hamas launching bom ataupun roket-roket, mereka tu takut. Tapi seorang pun tak mati. Ketika mana mereka bom sehingga anak-anak kecil mati. Sekolah, masjid. Dunia seperti memadamkan footage tersebut. Gambaran tersebut. Untuk kekal bersama negara haram Israel berkata, Palestin ataupun Hamas ni pengganas. Ini kumpulan grup pengganas. Lalu kita tanya, setiap kali berlaku perang, keseimbangan tadi nampak kelihatan. Yang ketidakseimbangan. Yang Yahudi telah bunuh ratus mungkin ribu. Yang ni baru bunuh 3 orang, 4 orang. Tapi yang ganas yang bunuh 4 orang. Itu ganas. Itu mikias kayu ukur yang cacat. Yang mereka cuba jadikan semua orang mentalnya OKU dalam menilai kemuliaan Islam. Itu mental OKU belaka. Akhirnya mereka telah ditipu oleh negara haram Israel untuk tunjukkan orang Islam ni ganas jahat. Walau kesan kejahatan itu lebih terselah daripada kejahatan yang dibuat oleh orang kafir. Maka ini di antara kita katakan provokasi yang perlu kita tahu. Dan janji Allah, kelompok dan kumpulan ini akan dibinasakan. Mereka menunggu masa sebab tembelang mereka yang disebut murjifun. Penyebaran dakwah ini akhirnya satu persatu akan hilang. Akan menzahirkan siapa yang jahat, siapa yang ganas. Allah akan tunjukkan. Ini janji Allah. Dan ini sunnatullah. Dan Allah janjikan juga mereka ini akan tewas dan kalah. Dan kemenangan kepada orang beriman dan bertakwa. Wallahu bissawab. Assalamualaikum.